Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada petang ini saya akan sambung bacaan tafsir ayat 140 yang tertangguh pada hari Rabu yang lepas. Seperti mana yang diberitahu oleh Cik Azharuddin tadi, petang ini sepatutnya program Ustaz Fadil, tapi saya mengambil alih tempat Ustaz Fadil hari ini dan besok. Oh, besok sekali Ustaz Ya. Maknanya tafsir ini kita sambung sampai besok. Sampai besok. Kemungkinan hari Sabtu ini kalau Ustaz Fadil boleh datang, dia akan datang ambil tempat saya. Hanya atas sebab yang tak dapat dielakkan ni. Baik. Bagi muslimin muslimat yang ada kitab tafsir ini, bolehlah buka muka surat 595. Ya. Saya akan sambung bacaan tafsir ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari kemenangan itu kami, kata Allah, peredarkan di antara manusia. yakni adanya hari-hari yang merupakan kemenangan atau kekalahan seseorang dunia ini yang datangnya silih berganti diedarkan oleh Allah. Dari satu tangan ke satu tangan, sebagai roda pedati yang terus berpusing, sekali ke atas dan sekali ke bawah. Sekali kemenangan itu di pihak orang Islam dan sekali pula di pihak orang kafir. Umpamanya kemenangan peperang Badar itu adalah giliran kaum muslimin yang menyebabkan terbunuhnya 70 orang dan juga tertawan 70 orang daripada kaum musyrikin. Sebaliknya, kemenangan dalam perang Uhud adalah giliran kaum musyrikin yang menyebabkan pula 70 orang luka dan 75 orang terbunuh dari kalangan kaum muslimin. Mengikut Al-Maraghi, ini satu pengarang tafsir yang tafsirnya dinamakan tafsir Al-Maraghi, peredaran hari itu merupakan sunnatullah ataupun ketetapan Allah bagi kepentingan pergaulan sesama manusia yang digambarkannya seperti sebuah pemerintahan. Maka pemerintahan itu terkadang beredar kepada golongan orang-orang yang memperjuangkan kebatilan dan terkadang pula beredar kepada golongan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran atau yang hak. Tetapi biasanya kesudahan kemenangan itu berada di pihak yang hak dan yang benar. Hanya saja kata Al-Maraghi memberi kesimpulan, sesuatu pemerintahan itu peredarannya dapat dimiliki oleh orang-orang yang mengetahui sebab musabab untuk memperoleh kejayaan dan pemeliharaannya dengan sebaik-baik pemeliharaan. Seperti sama-sama sepakat tidak berpecah belah, tetap pendirian, baik pandangan, kuat keazaman, cukup bersedia dengan segala macam kekuatan. Maka cara-cara bekerja yang demikian adalah kamu amalkan dan laksanakannya dengan sebaik-baiknya sehingga kamu mendapat kejayaan. Dan janganlah kegagalan yang sedang kamu alami itu menyebabkan kelemahan cita-cita, kerana dunia itu beredar, sehari kita terkena dan sehari pula kita mengena. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, potongan ayat watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ini, nudawil ataupun tadawul ni kita kata berpusing. Bila benda yang berpusing, kita duduk di sekeliling dia, maka kadang-kadang benda itu datang kepada kita dan kadang-kadang benda itu pergi kepada orang lain. Okey. Jadi soal kemenangan dalam perjuangan ini pun, ataupun kalau kita panjangkan sikit ataupun kita luaskan sikit pengertian ini, umpamanya kesenangan, kesusahan. Ini kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita susah. Ataupun kalau ayat ini dia tentukan kepada soal peperangan, kemenangan dalam peperangan pada zaman Nabi dulu. Jadi Allah ingatkan kepada umat Islam pada masa itu
bahawa kemenangan kadang-kadang di pihak orang Islam, kadang-kadang di pihak orang bukan Islam. Mungkin ada persoalan, akan orang tanya, apakah Tuhan telah berjanji bahawa dia akan menolong orang Islam? Sebenarnya janji Allah ini memang innallaha la yukhliful mi'ad, bahawa Allah tidak menyalahi janji dia. Tapi kaedah perjuangan ataupun kaedah untung rugi kerja kita ada sebab dan musababnya. Jadi kadang-kadang oleh kerana strategi tidak kena ataupun pelanggaran kepada strategi itu berlaku, maka kekalahan yang diperolehi. Tapi kalau penyusunan strategi itu baik dan segala orang yang terlibat dalam pelaksanaan strategi itu melaksanakan dengan cara yang baik, patuh secara yang elok, maka kemenangan yang akan diperolehinya. Jadi cerita ini, cerita kalah menang ini, bahawa adalah kadang ada kala kita kalah, ada kala kita menang. Ayat ini nak menekankan kepada kita, kalau kita menerima kekalahan pada satu ketika, ingatlah bahawa kita jangan berputus asa dengan kekalahan itu, bahawa kemungkinan, bukan saja kemungkinan, dan pernah berlaku sejarah yang besar kepada tamadun Islam kita ini sejak pada zaman Rasulullah, bahawa orang Islam ini memperoleh kemenangan. Syarat ialah mengikut strategi yang betul, penalasan strategi itu terbaik dan sebagainya. Kalau macam saya sebut tadi, kalau kita letakkan soal ini kepada kehidupan harian kita ini pun, kadang-kadang orang yang sama, satu hari dia mewah hidup dia, kadang-kadang sampai satu hari dia mundur ataupun dia merosot kehidupan dia. Jadi semuanya ini adalah ada kaitan dengan sebutan Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Mana kata kalau sehari kita senang, sehari kita susah. Oh, mungkin kita dah senang dah selama 20 tahun, 30 tahun kita hidup dalam keadaan yang mewah, senang, jadi jutawan dan sebagainya. Tiba-tiba satu hari perniagaan kita merosot, menurun sampai kita kepada tahap bankrupt dan sebagainya. Ini adalah perkara biasa. Sebab persoalan yang harus kita timbulkan ialah kita cari sebab dan musabab dia. Mengapa dulu perniagaan aku begitu maju sampai aku naik jadi kepada tahap jutawan dan sebagainya, tapi mengapa sekarang aku ini mundur dan aku sampai kepada tahap bankrupt dan sebagainya. Jadi kalau kita cari sebab dan musabab dia, maka kita berbetulkan sebab dan musabab, maka hilanglah tekanan putus asa, hilanglah tekanan kerusikan dan sebagainya. Tapi oleh kerana kadang-kadang manusia ini semasa dia senang dulu, dia tak memikirkan bagaimana yang patut dia lakukan supaya kesenangan itu terjaga dengan baik. Akhirnya bila dia merosot ataupun dia menurun dalam kesenangan dia sampai kepada tahap dia orang jadi miskin atau sebagainya, maka dia hilang kawalan, akhirnya sampai kepada dia putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini Allah peringatkan kepada orang-orang Islam di Madinah pada masa itu, yang mana mereka telah menghadapi kekalahan pada perang Uhud. Maka ingatlah bahawa kata Allah, hari-hari kemenangan itu kami edarkan, kami putarkan di antara manusia. Jadi kalau satu hari, satu ketika kita menang, satu ketika kita kalah, maka ini adalah perkara biasa. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا, supaya Allah ketahui orang-orang yang beriman, yakni dengan beredarnya kemenangan orang-orang Islam ke tangan orang-orang kafir, supaya dapat terbeza di antara orang-orang Islam yang benar-benar beriman dengan orang-orang Islam yang telah berpaling daripada agama yang dipeluknya. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, dan dijadikannya di antara kamu orang-orang yang mati syahid, yakni orang-orang Islam yang di antara mereka tidak berpeluang ikut dalam medan perang Badar, telah ikut pula berperang dalam medan perang Uhud untuk mendapatkan mati syahid, iaitu suatu pangkat yang teramat tinggi di sisi Allah. Orang yang syahid itu akan turut menjadi saksi pada hari kiamat
bersama-sama para nabi dan siddiqin, saksi ke atas seluruh umat. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak mengasihi orang-orang yang zalim, orang-orang yang menginayakan. Mereka itu ialah kaum musyrikin atau orang-orang yang menginaya diri sendiri dengan berbuat maksiat, dan atau orang-orang yang munafik, lahirnya beriman, batinnya kufur. Jadi bila Allah edarkan, putarkan kemenangan ini kepada hamba-hamba dia, sari hamba orang Islam menang, sari orang bukan Islam menang, ialah supaya Allah ketahui orang-orang yang beriman. Dengan ini akan jelaslah kepada kita siapa yang beriman, siapa yang melaksanakan perintah Allah mengikut cara yang sepatutnya, cara yang sebaiknya, maka dia akan memperolehi kemenangan. Dan kalau kita salah daripada tindakan kita, maka kita akan menerima kekalahan. Ayat 141 Allah menyebut, وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, supaya Allah bersihkan orang-orang yang beriman dan membinasakan orang-orang yang kafir. Yakni Allah peredarkan hari-hari itu sebagai hari ujian yang perit dan payah. Gunanya ialah supaya dapat dibersihkan keimanan orang-orang yang masih lemah daripada kekotoran sifat nifak atau dosa yang mereka lakukan, dan dibinasakan orang-orang kafir itu dengan sifat nifak atau dosa yang mereka lakukan, dan dibinasakan orang-orang kafir itu dengan meletakkan perasaan putus asa yang menakluk hati mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat 141 ini sambung kepada cerita وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Bila dalam perang Uhud, tentera Islam banyak gugur syahid, sehingga ada di antara mereka, ini yang paling ketara sekali nah, bila mereka rasakan yang mereka ini betul-betul kalah, ada di antara mereka yang cuba sebut supaya hantar Abdullah bin Ubay untuk berunding dengan Abi Sufyan. Pada masa itu Abi Sufyan belum memeluk Islam, supaya buat perdamaian. Celah-celah itu datang satu orang, ialah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Dia kalau kita kata apa, menjerit lah noh. Menjerit dengan suara yang kuat. Wahai kaum. Maksud kaum ni ialah orang Islam lah. Dia tuju kepada orang Islam. Yeah. Wahai kaum, apakah kamu ini beriman dengan Muhammad kerana dia hidup saja? Pasal masa tu orang musyrikin ni pakai heboh. Ini orang panggil perang saraf ni lah. Ya. Heboh kata Nabi Muhammad mati. Kata Nabi Muhammad telah wafat sebab dibunuh oleh orang musyrikin. Ya. Saya kebetulan pula sahabat-sahabat tidak lihat Nabi Muhammad. Tadi ada, tiba-tiba tidak ada. Maka ada di kalangan orang-orang Islam ini sendiri, dia kata kalau macam ni, kita hantar Abdullah bin Ubay supaya bertemu Abi Sufyan. Kita rundingkan perdamaian. Celah-celah itulah bapa saudara kepada Anas bin Malik ini bangkit. Wahai kaum, apakah kamu beriman dengan Muhammad kerana dia hidup saja? Yeah. Sedangkan kita ini beriman dengan Allah, dengan Muhammad. Kalaulah Muhammad ini wafat pun, kitalah seharusnya meneruskan perjuangan yang dibawa oleh Muhammad. Jadi bila bapa saudara Anas seru yang macam ini, barulah orang Islam tu dia naik semangat balik.
celah-celah itulah Nabi pun muncul balik semula, yang menandakan Nabi ini tidak mati. Jadi ayat wa yumahhisallahu allazina amanu wa yamhaqul kafirin ini nak cerita kata bila orang Islam gugur syahid dalam perang Uhud ini, sampai kalau kita guna bahasa, tapi setengah-setengah orang tak mau, tak boleh, dia kata tak boleh guna bahasa kata kalah ni, dia kata Nabi macam mana boleh kalah nah. Ada orang tak mau guna bahasa itu. Tapi sebenarnya memanglah pada masa itu dalam perang Uhud ini, perang yang paling getir kepada tentera Rasulullah SAW ialah perang Uhud lah. Sebab tidak pernah berlaku dalam sejarah di mana tentera Islam terkorban sampai 70 orang dalam peperangan ini, kecuali perang Uhud. Jadi Allah nak menguji. Seolah-olah kita kata ini sebagai nak membersih. Kalau orang yang tak tahan betul iman dia, dia cabut lari ya, dia akan memihak kepada musyrikin. Maka yang betul-betul kukuh iman dia, dia kekal dalam Islam dia, dalam suasana yang gawat begini pun dia mampu bangkit semula. Jadi itu Allah kata, Allah nak membersihkan sifat orang Islam yang ada pada masa itu. Kalau yang lemah iman, dia sedar balik, dia akan kukuh keimanan dia. Ataupun yang dah kekal penama kuat iman dia, maka dia akan mempertahankan Islam ini dengan cara yang baik. Kalau yang tak ada tu macam kumpulan Abdullah bin Ubay, mereka lari balik dan sebagainya. Wa yamhaqal kafirin. Begitu juga tujuan bila berlaku peristiwa ini, ya Allah nak apa? Nak membinasakan orang-orang kafir. Jadi selepas itu, bila dah Rasulullah muncul balik semula, maka tentera-tentera Islam ini bangkit semula dengan semangat baru, maka mereka telah berjaya menentang orang-orang musyrikin semula. Jadi ini makna kata bila Tuhan bagi kita ni kalah menang, dia macam ni lah nah. Kalau sakit, kita ni pun kalau duduk sihat memanja, dia lupa kepada Tuhan lah. Maknanya ada hikmah lah. Ada hikmah. Kita ni pada ni duduk sihat, pening kepala, tak pernah sakit gigi, tak pernah sakit perut, tak pernah. Makna kata dia hidup tak pernah makan ubat lah. Orang duk kempen makjun, dia tak pernah makan makjun apa. Bahkan dia berbangga pula, hampa tengoklah aku ni. Lah ni umur 50 dah pun. Dah larat lagi. Duk sihat elok ni tak. Penado sebiji tak pernah masuk dalam perut aku ni. Dia tak elok lah. Jadi orang macam ni, kadang-kadang dia bahasa kasar kata dia lupa daratan. Yalah. Dia bahkan kadang-kadang yang teruk lagi, aku ni kalau tak semayang pun Tuhan suka kat aku. Tengoklah Tuhan bagi aku sihat. Seolah-olah dia rasa bila Tuhan bagi sakit, mana kata orang Tuhan tak suka. Jadi bila dia sihat elok, Tuhan suka kat dia lah tu. Dia pun macam tu. Jadi puk bagi sakit gigi sekali, jalan terus lah. Kalau jalan terus senang balik pula. Dia tak jalan terus. Dia sakit tu barulah astaghfirullahalazim. Jadi baru teringat. Baru teringat. Macam orang Melayu, peribahasa Melayu kata, bila terantuk baru jadi ingatan kan. Ni pun kadang-kadang bila duk menang, orang kata dia dah terlalu asyik dengan menang. Puk kalah sekali, baru pakat cari mengapa. Baru cari sebab dia. Jadi tujuan Allah bagi orang Islam mati gugur syahid dalam perang Uhud ini adalah nak menguji tentera-tentera Islam yang ada pada masa itu. Sebab ada di kalangan mereka yang tidak kukuh keimanan mereka. Jadi orang-orang ini akan teruji. Dan yang kukuh iman pun Allah uji. Nak tengok sejauh mana mereka ini betul-betul beriman dengan Rasulullah SAW, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam saya sebut mula tadi kan, saya sebut sebahagian tadi, bila dah kalah pakai bincang nak serah, nak berdamai dengan orang musyrikin. Jadi benda ni tak seharusnya berlaku. Jadi nak hantar Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni wakil orang Islam, tapi dia ni munafik. Jadi dia kata kita hantar Abdullah lah, sebab Abdullah ni boleh diterima oleh orang musyrikin. Supaya dia runding kita nak minta perdamaian. Jadi benda inilah yang menjadi ujian besar kepada orang-orang Islam dalam perang Uhud ini. Ini seharusnya kita ingatlah
macam saya sebut pada kehidupan kita harian ni, kalau kita duk kaya, tahu apa? Bergerak. Tak ada pun dia fikir, aku hari tu ni kira dalam kampung ni aku yang paling kaya sekali lah. Mekah aku boleh pergi setahun 4 kali daripada haji. Tahu-tahu bergerak lagi tak banyak harta macam aku ni. Kurang-kurangnya dia fikir, aku tak bagi zakat kot. Kadang-kadang dia sedar sendiri ni Tuhan nak tunjuk. Dia tahu tu Tuhan nak tunjuk. Dia tahu nak tunjuk. Dia pun fikir-fikir boleh jadi pasal aku tak bagi zakat. Dia nak bagi zakat pun harta tak ada dah. Sekurang-kurangnya dia peringat, kalau hampa hak kaya-kaya ni, jangan jadi macam aku lah, hampa bagilah zakat supaya Tuhan jangan tarik balik kekayaan hampa. Jadi benar-benar macam ni kena ada juga dalam kehidupan manusia kita ini sebagai satu ingatan kepada kita, supaya kita ni orang kata apa, tak terlajak sangat. Ya. Ayat 142 Allah menyebut, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kamu sangkakan bahawa kamu akan masuk syurga begitu saja dengan tidak Allah ketahui orang-orang yang berjihad, berperang dan yang berhati sabar? Maksudnya, adakah pada sangka kamu akan masuk ke syurga itu dengan senang saja tanpa berjuang untuk merebutnya, tanpa beramal untuk memperolehnya, dan tanpa kesabaran di dalam menghadapi malapetaka dan perjuangan? Sangka-sangka yang demikian adalah salah. Syurga hanya didapat dengan berjihad atau peperangan ataupun berjuang, sama ada perjuangan untuk menegakkan agama maupun untuk memerangi hawa nafsu yang mengajak orang melakukan maksiat. Sesungguhnya memerangi hawa nafsu untuk menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia amatlah berat memikulnya. Tetapi jika menang dalam perjuangan itu, upah yang akan didapat ialah selain mendapat kemenangan dan kejayaan dunia ini, dapat pula upah di akhirat dengan masuk ke syurga Jannatun Na'im. Ayat 142 ini, ini ingatan yang baik. Allah mengingatkan kita dengan cara yang baik supaya kita pakai ingat. Jangan kamu sangka nak masuk syurga ini satu benda yang mudah. Seolah-olah macam kita kata apa, Allah, aku tak apa, aku orang Islam mati esok sah dah kata masuk syurga. Bukan semudah itu nak masuk syurga. Sebab orang yang nak masuk syurga ini, pertama dia kena ada mujahadah dia, sifat berjihad dia untuk menegakkan agama Allah. Berjihad untuk menegakkan agama Allah ini ada macam-macam. Sama ada dengan melakukan peperangan, berperang menentang orang-orang musyrikin, menentang orang kafir, ataupun kalau zaman kita moden ini, peperangan yang menggunakan senjata ini tidak ada lagi, tapi peperangan untuk nak menegakkan agama Allah pada masa kita ini ialah peperangan untuk nak membasmikan hawa nafsu atau membasmikan maksiat yang berlaku di kalangan orang-orang Islam. Ini pun penting. Kadang-kadang kita selalu memikirkan soal berjihad menggunakan senjata, kita lupa berjihad untuk nak membasmikan maksiat yang ada di kalangan orang-orang Islam. Jadi apa yang patut kita buat ialah kita kena menyusun strategi bagaimana nak memerangi maksiat ini. Maka pihak-pihak kita sebagai orang awam ini, kita kena kemukakan pandangan kita kepada pihak yang berwajib bagaimana nak membasmikan maksiat. Sebab maksiat ini merupakan musuh besar kepada orang Islam pada zaman moden ini. Sebab banyaknya maksiat inilah yang menyekatkan orang-orang kita daripada melaksanakan tugas dia, tanggungjawab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun satu peperangan yang perlu kepada pengorbanan. Pengorbanan tenaga, pengorbanan wang ringgit, pengorbanan masa dan sebagainya.
Kadang-kadang oleh kerana kita terlalu bincang soal berperang menggunakan senjata, maka peperangan untuk membasmikan maksiat yang seharusnya kita fikir, maka kita lupakan. Maka kerana itulah kita tengok maksiat berleluasa di kalangan masyarakat kita. Sebab kita rasa ini tak perlu kepada perjuangan, tak perlu kepada berjihad. Sedangkan itu adalah jihad yang besar juga. Termasuk satu jihad yang besar ialah jihad menentang hawa nafsu kita daripada nafsu kita, nafsu manusia ini sentiasa mengajak manusia melanggar perintah Allah. Itu kita kena ingat. Nafsu ini dikuasai oleh syaitan, di mana syaitan ini mengajak manusia ataupun mengajar manusia supaya melanggar perintah Allah. Jadi kalau nafsu kita ini kita boleh perang supaya, ataupun kita boleh kawal dia supaya dia tidak mengajar kita melanggar perintah Allah, maka insya-Allah kita ini akan jadi baik. Kalau setiap orang Islam berjaya mengawal nafsu dia, setiap individu Muslim itu berjaya mengawal nafsu dia, nafsu maksiat tidak ada, maka dia akan bertukar kepada sifat ataupun hati yang suka berbuat ibadah. Maka pada masa itulah adalah satu kemenangan yang besar kepada kita. Mana kata kalau orang Islam kita ini pakat-pakat sama buat ibadah dengan cara yang baik, insya-Allah kemenangan Islam ini adalah satu perkara yang orang kata mudah berlaku. Tapi oleh kerana maksiat berluasa di kalangan orang-orang Islam dan maksiat ini tidak dikawal, tidak diperangi, bahkan kita tengok maksiat ini lalu berlaku di depan kita tanpa ada pembetulan daripada kita, maka inilah yang satu malapetaka yang besar kepada umat Islam di zaman moden ini. Zaman Nabi dulu, Nabi berjuang untuk menegakkan agama Allah dengan menentang orang-orang musyrikin secara berjihad fizikal. Selain daripada itu juga menentang nafsu-nafsu yang ada pada manusia pada masa itu dengan secara rohani dan sebagainya. Jadi kita lah ni adalah hanya yang besar menentang kita ini, ataupun musuh kita yang paling besar hari ini ialah musuh maksiat yang berpunca daripada nafsu kita yang tidak terkawal. Kalau kita boleh kawal ini, maka ini adalah satu perjuangan. Maka balik kepada ayat 142 ini, Allah ingatkan kita, jangan kamu sangka bahawa nak masuk syurga itu adalah perkara mudah. Nak masuk syurga adalah perlu kepada perjuangan. Setiap kita kena berjuang baru boleh masuk syurga. Bahkan kalau kita ambil kes dunia pun, nak duduk di sebuah rumah yang orang kata yang selesa pun perlu kepada perjuangan. Syurga bukan nilai rumah yang selesa macam yang kita miliki. Lebih daripada itu. Kalau orang nak beli rumah tu, dia nak kena kerja sampai orang kata 24 jam baru boleh beli rumah yang berharga 100,000 dan sebagainya. Kadang-kadang malam tak tidur, duk fikir bagaimana besok aku nak cari pendapatan nak bayar duit rumah. Tu baru nak dapatkan sebuah rumah yang kita hidup di dunia ini. Kalau kita nak dapatkan syurga, maka makna kata perlu perjuangan yang berganda-ganda lebih daripada perjuangan kita untuk mendapatkan sebuah rumah itu. Saya berhenti sekarang ini, insya-Allah kita akan sambung pada besok hari. Wallahu a'lam.